Selamat pagi, apa kabar? Baik. 弟兄姐妹们，早安。早安。 Teman-teman yang ada di sini atau yang di rumah, Shalom. Shalom。各位弟兄姐妹们，无论你在这里或是在家里的，祝你们平安。 Kita sangat bersyukur dan terima kasih ya. 感谢主， Hari ini kita masih dikasih kesempatan 今天主仍然给我们有机会， untuk beribadah di rumah Tuhan. 我们可以来到主的施恩宝座前来敬拜他。 Apakah teman-teman ada sukacita 请问你们有喜乐的心吗？ dan damai sejahtera? 平安。 Mari kita memuji Tuhan. Kali sung. 我们来赞美主，将领颂。 Halaman depan nomor 17. 前面部分加领颂。 Kalau kita ada masalah apa saja, 若是我们遇到什么问题， Tuhan adalah tempat perlindungan kita. 上帝是我们的避难所。 Benar teman-teman? 你们认为对吗？ Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhan adalah perlindungan kita. 好 Nomor 的，我 14. 们来赞美主， Nomor 14. 第14首。 上帝是我的避难所。上帝是我的避难所，是我的力量，是我们在患难中随时的帮助。
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu yang terus-menerus tak henti-hentinya kami terima. Kami sangat bersyukur pada hari ini kami masih ada kesempatan dan kesehatan untuk datang mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau. Berkati kami dan berkati juga teman-teman yang ada di rumah. Doa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan dengan lagu Kesensingi untuk selanjutnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Di 33首 nomor 33, 第33首二神心音。有请杜牧师讲道，翻译限定传道。Shalom, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang sudah membangunkan kami dari istirahat sepanjang malam. Kami boleh tetap tekun beriman kepada Tuhan, melewati hidup di masa lanjut usia kami untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kembali kami boleh bisa bersekutu di tempat ini di tengah-tengah cuaca hujan yang seharusnya bisa menghalangi kami, namun kami bisa tetap dengan penuh sukacita meresponi undangan Tuhan untuk datang bersekutu, beribadah, dan kembali belajar firman Tuhan. Beri kepada kami hati yang terus dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati. Urapi kedua hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayankan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Bagian ini akan dibacakan bahasa Mandarin aja, biar bahasa Indonesia bisa mengikutinya. 用华语来读，用你们的自己看。约翰福音21章第15节，他们吃完了早餐，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”
彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。我实实在在的告诉你，你年少的时候自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。” Ya, ada satu ayat lagi atau dua ayat lagi yang saya ambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5, terutama ayat 4 yang menjadi tema kita hari ini. 还有叫启示录第2章第4到第5节成为我们的主题。 Ya, saya akan bacakan bahasa Indonesia saja. 我单单用印尼语来读。 Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Perhatikan, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau terus belajar dan mendengar dan memperlakukan firman dalam hidupnya. 这是主耶稣基督的福音，我们听了也要行主的道的人是有福的。 Nah, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, 我爱的弟兄姐妹们， seperti biasa saya selalu mengajukan pertanyaan ringan. 我每次讲道前都要问一个小的问题。 Apa tanggapan Bapak Ibu, saudara, kalau mendengar pendeta berkhotbah dengan tema yang sama dan diulang-ulang dari minggu ke minggu? 那弟兄姐妹，你们的反应如何？如果牧师讲道的时候，就是那个主题，一直反复用那个主题。 Gimana kira-kira pendapat Bapak Ibu? 你们的回答是什么？厌烦。 Saya sudah menduga 我已经知道你们要说。 kecenderungan kita, termasuk saya, bosan itu melulu. 呀，我们一讲非常的厌烦，就是那个主题，又是那个主题。 Ya. Ada lagi yang mungkin menganggap bahwa pendeta ini rupanya sudah pikun kali ini. 我看可能这个牧师是有一点痴呆了， Jadi sudah nggak bisa mikir yang lain, seolah-olah temanya baru padahal terus diulang dari minggu ke minggu. 可能他不会想别的主题，就是那一个主题一直重复的那个主题。 Tapi ada respon yang positif atau pendapat yang positif. 但是有人是看正面的。 Yang pertama, bahwa tema tersebut adalah betul-betul sangat penting. 其实那个主题是非常的重要。 Ya. Atau pendapat yang berikutnya, mungkin pendeta masih melihat udah dikhotbahin berulang-ulang tema yang sama, tapi jemaat belum ada reaksi apa-apa, belum ada tindakan apa-apa. 或者是牧师已经重复讲，看到我们信徒们没有反应。 Semoga kita tidak dalam posisi seperti itu ya. 希望我们不是这样的呀。
Nah, hari ini kita masih belajar bersama-sama dengan topik yang berulang-ulang kita dengar. 今天也是我们一直不停的反复的听着真理， yaitu tema tentang kasih. 就是关于爱。 Nah, hari ini saya menggunakan ayat Wahyu pasal 2 ayat 4 tadi. 我用这个启示录第2章第4节那里， Di sana dikatakan kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. 你已经失去了起初的爱心。 Nah, saya akan berubah secara positif. Kita diminta kembali kepada kasih yang semula. 我要反过来说，我们要倒回起初的爱心。 Tema kasih ini terus menjadi tema pokok firman Tuhan. 这个主题爱这个主题已成为我们的所要讲的真理。 Bahkan kalau kita mau tarik kesimpulan, sari daripada ajaran firman Tuhan intinya adalah kasih. 其实爱是我们的全部真理的那个主要的。 Nah, Injil Yohanes ditulis oleh seorang rasul yang bernama Yohanes. 那我们看约翰福音是一个神的仆人写的， Ya, sentak mentu, ya, 神的门徒写的， ya, yaitu Yohanes. 就是约翰。 Yohanes selalu mengidentikan dirinya sebagai murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan. 约翰时常会说他是神爱的门徒。 Maka ayat penting yang juga menjadi ayat hafalan kita di Yohanes pasal 3 ayat 16. 也是我们时常念的约翰福音3章16节。 Semua hafal ya. 然后想大家 Karena Allah sangat mengasihi dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，叫一切信他的不是灭亡，反得永生。 Jadi itu adalah berita sentral kasih Tuhan yang menjadi inspirasi dari Yohanes menulis kitabnya. 这件是很重要的。 Ya. Selain Injil Yohanes, Rasul Yohanes juga menulis kitab-kitab atau surat yang lain. 除了约翰福音，还有其他的，也是他写的。 Satu Injil Yohanes, 约翰书， no, Yohanes ini dulu. 约翰福音， Kemudian 1 Yohanes, 约翰一书， 2 Yohanes, 约翰二书， 3 约 Yohanes. 翰三书， Masih ada lagi. 还 Kitab 有 apa? Ya, kitab Wahyu. 呀启示录。 Nah, saudara, kalau kita tarik garis lurus, maka ada kata yang terus diulang dan diulang. 如果我们注意，有这个话一直重复的， Yaitu tema yang tidak pernah usang, tidak pernah membosankan, yaitu tema tentang kasih. 就是不厌烦的关于爱。 Allah mengasihi isi dunia, Allah juga mengajarkan kita untuk hidup saling mengasihi. 神爱我们世人，他也要我们彼此相爱。 Dan ajaran tentang kasih ini bukan hanya kitab perjanjian baru, tapi sudah sejak zaman Musa terhadap umat Israel. 这个爱的主题不是在旧约、在新约、摩西旧约的时候都这样的教导我们关于爱。 Itu bisa kita baca di kitab Ulangan pasal yang ke-6. 我们可以看到，在这个《生命记》 Dan 第6 juga 节、第6 kitab-kitab 章， lain di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. 别的经节在旧约或者是新约。 Nah, tadi kita sudah membaca Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 19. 刚才我们已经读约翰福音21章第15到19节。 Ada pertanyaan yang sampai 3 kali diulang oleh Tuhan Yesus terhadap salah satu muridnya, yaitu Simon, dan itu juga terhadap murid-murid yang lain. 我们看到耶稣曾经3次的问彼得， Pertanyaannya apa?
以及其他的能力。 Apakah engkau mengasihi aku? 他问的是什么呢？你是否你爱我吗？ Berapa kali ditanya? 几次他问？ Apakah Tuhan Yesus sudah pikir? 是不是主耶稣已经痴呆了？ Apakah nggak ada pertanyaan yang lain yang lebih menarik perhatian untuk dijawab? 是不是没有别的问题可以问的？ Nah, saudara, rupanya itulah tanda bukti kasih yang sangat luar biasa. 其实这个是证明爱是十分的特别的。 Walaupun murid-murid waktu itu sudah kabur meninggalkan Tuhan Yesus, 我们看到，我们发现主的门徒呢，那个时候已经逃跑了。 ya, bahkan Petrus juga dengan berani menyangkal bahwa dia adalah pengikut Kristus sampai berapa kali? 甚至 3 kali. 别的3次他否认耶稣。 Kalau kita meneliti riwayat Petrus dari awal, 如果我们注意他的背景， ya, dia berprofesi sebagai penjala ikan di Danau Galilea. 他是一个渔夫在加利利。 Dan waktu itu Tuhan Yesus melihat orang-orang yang sedang menjala ikan dan tangan kosong, nggak ada hasilnya. 主耶稣看到他们抓鱼没有抓到什么， Tuhan Yesus datang dengan hati yang mengasihi orang-orang itu. 主耶稣来以爱心对他们说： Sebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. 把你的网撒在右边。 Petrus dan kawan-kawannya mengatakan, aku sudah semalam untuk kerja keras, nggak dapat apa-apa. 彼得和他的朋友们说：“我们已经一整夜的抓鱼都抓不到什么。” Dengan hati yang jengkel, tapi mau tidak mau, karena engkau memerintahkan, aku mau melakukannya. 心里是有点不高兴，但是因为耶稣叫他，他就遵行了。 Dan hasilnya luar biasa. 但是我们发现， Mereka sampai nggak muat itu kapalnya untuk naruh hasil tangkapan 他 ikan 们 di 能够 perintahan 抓 itu. 到这样多的鱼。 Nah, mulai hari itu Tuhan Yesus menjanjikan, kamu menjadi penjala ikan, tapi mulai hari ini kamu mengikut aku, kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. 你现在是成为渔夫，等现在开始，我要使你成为。 Tuhan Yesus datang kepada murid-murid bukan hanya mengasihi dan menyelamatkan mereka, 耶稣不是只有爱他们，还是要拯救他们。 tapi Tuhan juga mau memberikan mandat dan tugas yang mulia, yaitu menjadi penjala manusia dan menjadi gembala bagi umat manusia yang lain. 主耶稣就是要他们侍奉，能够使到更多的人能够得救。 Nah, ketika murid-murid waktu itu ketahuan Tuhan Yesus sudah ditangkap dan kemudian dianiaya dan sampai mati disalibkan. 当他们看到耶稣被抓、被逼迫，然后被钉十字架， Mereka hopeless, sudah nggak ada harapan lagi. 他们觉得完了，没有盼望了。 Tapi sebenarnya Tuhan kalau mau dia bisa cari calon murid yang lain. 其实耶稣他可以找别的门徒， Tapi kenapa masih juga sabar menjumpai mereka dan memanggil kembali kepada mereka? 为什么主耶稣还是这样的忍耐，要教诲他的门徒呢？ Karena kasihnya tidak pernah berubah. 因为他的爱是永远不改变的， Janjinya tidak pernah dibatalkan. 他的应许也是没有不落空的。 Tuhan memilih mereka, memperlengkapi mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan. 耶稣要装备他们，成为神手中的器皿。 Tuhan ingin tetap menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada manusia yang sudah gagal itu. 神要让世人知道他非常的爱每个世人已经失败了。 Maka pertanyaan yang sama diulang-ulang. Apakah engkau mengasihi aku? 所以他一直的重复的问：你爱我吗？ Dan puji Tuhan, Petrus bisa memberikan jawaban positif. Benar Tuhan, Kau tahu bahwa aku sungguh-sungguh mau mengasihi Engkau. 感谢主，我们发现彼得3次的回答：主啊，你知道我爱你。
Dan akhirnya Tuhan meneguhkan mereka, selain perintah untuk menggembalakan, dia juga diajaki kembali, ikutlah aku. 耶稣就说：“你喂养我的羊，然后跟从我。” Itu pertobatan untuk yang kesekian kali Petrus di hadapan Tuhan. 这是彼得在耶稣的面前的悔改。 Karena apa? 为什么？ Karena kasih Tuhan yang tidak pernah luntur. 就是因为基督的爱没 Dan 会死。 kasih Tuhan itu yang menatap mata mereka dan menyentuh hati mereka kembali untuk hidup di dalam pelukan kasih Tuhan. 就是神一直看着他们，而且爱他们，拥抱着他们。 Walaupun Petrus pernah 3 kali menyangkal bahwa dia bukan murid Kristus, 虽然3次彼得否认耶稣， tapi untuk meyakinkan mereka 3 kali menegaskan, apakah engkau mengasihi aku? 所以他3次的问他的门徒：“你爱我吗？” Dan jawaban Petrus positif, aku mengasihi engkau Tuhan. 彼得讲说：“主啊，你知道我爱你。” Dan luar biasa apa yang terjadi berikutnya. 我们看到接下来发生了什么？ Apakah sudah selesai sampai di situ saja? Cukup? 是不是到这里就结束了呢？ Ternyata ujian kesetiaan dan kasih itu belum selesai. 其实耶稣对他们的试探还没有结束。 Dikatakan bahwa setelah hari raya Pentakosta yang sebagaimana dicatat di Kisah Rasul pasal 2, 我们发现，在使徒2章那边，当这个五旬节圣灵降临的时候， Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang bertobat dan mau dibaptis, ada 5.000 orang juga mau percaya kepada Tuhan. 我们发现，彼得一次讲传福音，3000人悔改，而且5000人要跟着信耶稣。 Nah, sejarah mencatat bahwa Petrus bukan hanya bekerja di sekitar Yerusalem. 彼得不单单在耶路撒冷侍奉， Kalau murid-murid yang lain ada yang ke Asia bagian timur selatan, ada yang ke utara, ada yang ke Afrika, maka Petrus waktu itu terpanggil untuk pergi ke Eropa, terutama di Roma. 我们发现其他的门徒都到别的地方去，但是我们发现彼得他到这个罗马那边侍奉。 Disitulah dia merintis pelayanan penginjilan dan membangun jemaat baru. 在那里，他开始了传福音。 Dia sudah merasakan kasih Tuhan yang memotivasi dia, walaupun dia sudah lanjut usia, dia mau mengabdikan hidupnya, menggembalakan umat Tuhan. 他感受到、经历到基督的爱，所以他要把福音传给那边的人。 Tapi pada zaman itu menjadi orang percaya atau menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. 可是那个时候要成为跟随耶稣的人是不简单的。 Jadi lelah Petrus dan kawan-kawannya untuk memberitakan Injil, menceritakan kasih Tuhan dan akhirnya membangun jemaat dan menggembalakan. 彼得与他的同工们，他们一起在那边侍奉，带领他们认识主。 Ternyata tantangan juga tetap harus dihadapi. 那个时候也遇到很多的困难。 Orang-orang Kristen mula-mula atau pengikut jalan Kristus itu banyak mereka harus dianiaya pada zaman Kaisar Nero. 在那时的时候，如果他们要跟随耶稣、信耶稣的人，他们会受到很多的逼迫。 Mereka dianiaya, dicurigai, difitnah, disalahpahami oleh pemerintahan. 他们会受到很多的困难、逼迫， Dan banyak di antara mereka yang diadu dengan binatang buas, singa, atau banteng, atau hewan-hewan. 而且呢，也让他们跟这个各种的兽与他们交战。 Bahkan tidak sedikit mereka yang ditangkap, dibakar hidup-hidup. 有不少的人也被他们抓，也狠狠 Dan itu 的 menjadi 杀死。 tontonan bagi Raja Kaisar Nero dan para penggawa kerajaan. 我
我们看到有给那个王一起来观看。 Nah, situasi semacam itu membuat Petrus yang waktu itu sudah bekerja keras, berjerih lelah, merintis jemaat dan menggembalakan dengan baik. 我们看到彼得在那个时候很辛苦，怎么样的传福音。 Dia merasa kecewa dan putus asa. 他好像非常的失望、健忘了。 Dia juga takut akhirnya nanti dia sendiri juga akan ditangkap dan diperlakukan kasar seperti yang lain. 他害怕，可能他等下也会被他们处理。 Maka pada waktu itu di usia tuanya dia mencoba untuk melarikan diri kembali dari ancaman yang membahayakan itu. 到他年老的时候，他开始想要离开那个地方。 Dia mencoba meninggalkan Roma 他开始试试看要离开罗马， dengan hati yang hancur, semangat yang patah, kecewa yang luar biasa. Dia meninggalkan sahabat-sahabatnya, meninggalkan murid-murid berjemaat yang pernah digembalakan. 他觉得他的心碎了，他绝望，他难过，离开罗马和他的同工们。 Dengan jalan bertatih-tatih dia mencoba keluar dari kota Roma. 很辛苦的，他开始想要离开罗马。 Nah, sebelum dia keluar dari gerbang kota Roma itu, 还没有出这个罗马的城门， tanpa diduga dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang menampakkan diri di depan dia. 没有想到耶稣显现在他的面前， Waktu itu dia kaget. 他非常的吃惊， Apakah saya tidak salah lihat? 是不是我看错了？ Dia adalah guruku, dia adalah Tuhanku, dia adalah juru selamatku. 他是我的老师，他是我的救主。 Waktu itu dia membentangkan tangannya, ada bekas paku yang masih tersisa di sana. 他还看到的他的双手有这个钉痕， Dia terus dengan hati yang takut dia menundukkan kepala. 他垂下头， Quo vadis Domine, 他说 Hobabis Nomine， itu tulisan apa? Ungkapan dalam bahasa Latin, bahasa orang Romawi. 这个是罗马人的拉丁文写的， Artinya adalah Tuhan, Engkau mau kemana? 意思说主啊，你要到哪里去？ Aku mau ke Roma, kata Tuhan Yesus. 意思说我要去罗马， Bahaya, situasi itu sedang mengancam umatmu di sana. 很危险，那边会受到很多的逼迫。 Tidak apa-apa, aku sedia untuk disalib untuk kedua kalinya di Roma. 没有关系，我要到罗马去被钉十字架，第二次的被钉十字架。 Maka Petrus mendengar ungkapan itu, dia langsung mencoba untuk memeluk. Jangan, mau tujuannya mau menghalangi Tuhan Yesus. 他想要拥抱耶稣，但是耶稣不接受。 Tapi waktu itu penampakan Yesus langsung hilang sekejap. 耶稣就离开他了。 Akhirnya Petrus yang sudah lanjut usia itu dia berlutut di situ dan mengingat kembali panggilan dari sejak mula. 那时彼得跪在地上，他到底刚起初的爱。 Aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. 我要使你成为抓人的渔夫。 Kalau engkau mengasihi aku sungguh-sungguh, gembalakanlah domba-dombaku. 如果你真的爱我，你喂养我的羊吧。 Suara itu terus menggema dalam hatinya. 那个声音一直重复的在他的心上发出。 Akhirnya dengan semangat yang optimis, walaupun dia sudah sangat tua, dia kembali ke Roma, masuk ke dalam kota. 那个时候他坚定他的信心，虽然他已经年纪老迈，他倒回。 Akulah yang seharusnya disalibkan untuk domba-domba gembalaan. 他说：“我应该被钉十字架，
为了我的羊。 Nah, catatan sejarah mencatat bahwa waktu itu Petrus di usia tuanya akhirnya benar-benar ditangkap oleh pemerintah Roma. 历史告诉我们，彼得真的被罗马人抓了， Dia mau disalibkan. 要钉他十字架。 Nah, Petrus mengatakan, kalau Tuhanku dia mati di kayu salib dengan kepala di atas. 如果我的主耶稣他被钉十字架，他的头是在上面， Aku merasa tidak layak, 我不配， maka aku menyediakan diri, salibkan aku dengan kepala di bawah. 我要被打钉，我的头在下面，我要打钉十字架。 Itu sebagai tanda pertobatan dia sepenuhnya di hadapan Tuhan. 这个是真正的他悔改在耶稣的面 Nah, 前。 cerita ini memang tidak dicatat di dalam Alkitab, 虽然没有写的很清楚，在这个圣经， tapi ada sebuah buku yang menjadi pertanyaan Tuhan Yesus tadi. Quo vadis Domine? 有一本书这样写 ：“Quo vadis Domine？” Ya, mau kemana engkau Tuhan? 主啊，你要到哪里去？ Dan waktu itu Petrus kembali mengikuti jalan kasih Tuhan. 结果彼得跟随主耶稣走上爱的道路。 Nah, Gereja Katolik menganggap Simon Petrus sebagai perintis gereja di Roma. Dia adalah paus yang pertama sebagai kepala gereja di Roma. 天主教徒觉得彼得就是第一个在罗马开创这个天主教 Untuk 这个 mengenang 教堂。 bahwa Petrus memang benar-benar bertobat dan mengasihi Tuhan. 他创办这个天主教，而且他是真正的一个悔改的人。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主爱的弟兄姐妹们， kapan kita harus bertobat? 我们几时悔改呢？ Waktu kita belum mengenal Tuhan dan akhirnya ada orang memberitakan Injil, entah melalui KKR atau melalui traktat atau melalui guru agama kita. 我们还没有认识主的时候，可能我们在这个很新会的时候我们的朋友们介绍我们认识主。 Hari itu kita meresponi kasih Tuhan, bertobat, mau terima Yesus sebagai juru selamat. 就在那个时候，我们悔改，要接受主耶稣成为我们的救赎 Itu 主。 pertobatan kita yang pertama. 那个是我们第一次的悔改。 Tapi kadang-kadang perjalanan yang kita hadapi entah lancar, entah banyak badai kehidupan. 当我们一直走在我们的生活上，有时我们遇到生活的 Kalau 风暴 kita 的 dalam 时候， keadaan lancar, kita menganggap semua oke, kita tidak butuh penyertaan Tuhan. 当我们生活顺利的时候，我们觉得我们不需要主的帮助。 Tapi sebaliknya, kalau kita menghadapi situasi yang tidak menggembirakan, kita menganggap Tuhan tidak menyertai kita. 但是当我们有困难的时候，我们又觉得神没有与我们同在。 Kalau kita menjalani hidup aktivitas sebagai orang Kristen rutin seperti biasa-biasa, akhirnya kita juga terjebak kepada rutinitas itu. 如果我们每天就是这样一天整天都是一样的工作啦、做事啦，我们就没有觉得。 Yang jadi pendeta, ya khotbah hanya sekedar formalitas menjalankan kewajiban. 做牧师的讲道也是因为他的责任。 Kita melayani ya sekedar menjalankan kewajiban tugas. 我们侍奉也是因为我们要做的，我们成为我们所要做的工作。 Kita kehilangan kasih yang semula itu. 我们失去了起初的爱心， Kita tidak menghayati panggilan kasih yang dari Tuhan. 我们没有真正的感受到神呼召我们的那种爱。 Tetapi sekali lagi kasih Tuhan tidak pernah berubah. 我再一次说，神的爱是没有。 Apapun keadaan kita, berapapun usia kita, kita belum terlambat untuk bertobat di hadapan Tuhan. 我们的处境如何，我们的年龄到哪里，
神都是没有改变对我们的爱。 Untuk apa? 为了什么？ Untuk meresponi kebaikan dan kasih Tuhan yang sempurna. 我们能够经历到神的爱是全是美的。 Mari kita kembali kepada kasih yang semula. 我们来搭回神赐给我们起初的爱心。 Amin. Ya. 我们低头祷告。亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美你。感谢你今天早上再次给我们有机会来到你的施恩宝座前，来敬拜赞美你，荣耀你，而且我们聆听了你美好的信息。我们感谢你，主啊，求你帮助我们每一个弟兄姐妹们，在我们年长的时候，我们还是继续的能够爱你。我们要像彼得一样，虽然曾经我们软弱过，可能我们曾经也否认过你，但是主啊，求你的圣灵继续的帮助我们，让我们能够倒回起初的爱心，对主的信心，能够更亲近你。每一天，我们都能够更与你相近。求主你怜悯我们的过犯，让我们从这篇的信息中，我们要倒回起初的爱心，把你基督救赎的爱，能够把在我们的生活上活出来，让更多的人能够感受到你的救赎的爱。感谢你，主耶稣，垂听我们的祷告，奉主圣名求的，阿门。Terima kasih pada Pendeta Matius atas firman-Nya. 我们谢谢杜牧师的这个真道， dan untuk Ibu Pinja untuk terjemahannya. 我们也谢谢谢平传道的翻译。 Tuhan berkati. 上帝祝福你们。 Mari kita memuji Tuhan dengan lagu nomor 40 untuk persembahan. 我们用一首诗歌来举行奉献。第40首 nomor 40. 主恩典够我用。主耶稣就告诉我。
感谢我们在天上的阿爸父。主啊，你供应我们日常每一天所需要的，无论是灵性上的需要，无论是物质上的需要，主啊，你都施下你的恩典够我们用。这时候我们恭敬再次有机会来奉献，我们将从主你得来的奉献在主你的教训，求主你使用这些金钱在圣工上，也在扩展主你的国度里。我们恭敬继续把以下的时间再次的交托，感谢祷告，奉靠主耶稣圣名所求的，阿们。请坐。Doa syafaat akan disampaikan oleh Pendeta Lydia. 有请李牧师代祷。我们同心祷告，天父，我们满心感谢你。虽然今天有雨水的拦阻，但是看到弟兄姐妹这么热心来到主圣殿来敬拜赞美主，我们向你感恩。来到我们当中的，有的身体上因为年纪大，也有腰酸背痛的其他的等等的病症，求上帝你也开恩怜悯医治，让我们每个人都得着健康的身体。在家里参加视频的，有的也有身体的软弱，也求你医治他们。天父，我们想到我们的国家，下个月14号就要普选，求神开恩怜悯我们的国家，帮助我们的国家能够选出合你心意的人，能够成为我们国家的总统，帮助我们每一个人，所有的印尼的百姓都要积极的参加普选，求神指引，选出最好最有质量的人来带领我们的国家，也祝福我们的国家，印尼的国家能够国泰民安，帮助我们成为好公民，天天都要为着我们的国家祷告，因为我们国家有平安，我们住在当中也有平安。主耶稣，我们感谢你，这时候我们也为着教会的弟兄姐妹，在2月13号也要，我们家里也被邀请来参加姐妹团契的生日周年生日，求神你也帮助我们在2月13号能够积极的来参与，感谢主。主耶稣，我们也为着2月4号我们要献诗，你也帮助每一个诗班人员积极的练习诗歌，不缺席，也到那一天能够来献诗赞美主。谢谢主，听我们祷告，奉耶稣的名求，阿们。Kita memuji Tuhan dengan lagu 69. 我们再来赞美主。 Setelah itu kita doa Bapa kami. Silakan berdiri. 请站立。69首。第69首。 69. 感谢神。 感谢神，凄凉秋季，感
Kebaktian hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. 我们今天的嘉宾团契就到此，愿主耶稣祝福你们。